Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat meneruskan pengajian tadabbur ringkas surah Ar-Rahman, yang mana kita akan membaca ayat yang ke-56. Ayat yang ke-56 ini adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang nikmat dari sudut pasangan yang Allah berikan kepada penghuni syurga, setelah sebelum ini Allah memberikan nikmat dari sudut kerehatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Terjemahan ayat yang ke-56 di dalam, iaitu merujuk kepada dua syurga yang telah kita baca pada ayat yang ke-46 sebelum ini. Di dalam kedua-dua syurga itu terdapatnya, ayat ini sebenarnya merujuk kepada bidadari, yang mana sifat mereka yang pertama qasiratut tarfi, pandangannya hanya tertumpu ataupun pandangannya itu pendek, iaitu merujuk kepada mereka hanya ingin memandang. Okey. Lepas tu sifat mereka yang kedua, lam yaltamithuhunna, yang mana mereka ini juga tidak pernah disentuh sama ada oleh insun, iaitu manusia, wala jan, dan juga jin sebelum ini. Okey, so dalam ayat ni ada dua ciri bidadari. Okey, menurut Al-Imam Ibn Kathir, boleh tengok pada nota, Al-Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat ni, beliau mengatakan bidadari ini mereka menundukkan pandangan daripada melihat lelaki yang lain di dalam syurga, melainkan mereka hanya ingin memandang kepada pasangan mereka. Ini sifat bidadari dalam syurga. Dia berbeza dengan manusia di dunia. Kadang-kadang manusia di dunia ni dia lebih suka melihat orang lain daripada hanya melihat kepada pasangannya. Mungkin pasangannya kurang ganteng, kan? Tengok pelakon yang hero yang lebih handsome, oh dia lebih suka tengok. Tetapi bidadari dalam syurga tak macam tu. Dia hanya suka melihat. Itu yang Quran kata mata mereka ini hanya tertumpu. Maknanya mereka tidak suka melihat orang lain. Mereka hanya suka melihat kepada pasangan mereka. Bahkan kata Ibn Kathir, mereka tidak melihat seseorang pun selain dari pasangannya yang lebih tampan. So macam mana ibu-ibu, pasangannya tampan tak? Suka tak untuk melihat? Ataupun
Bagaimana? Itulah dunia yang serba kekurangan, berbeza di dalam syurga. Okey, itu ciri pertama. Ciri yang kedua, kenapa Quran kata tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum ini dan juga jin? Ibnu Katsir mengatakan ayat itu Allah nak mengatakan mereka ini sebenarnya masih lagi perawan yang penuh rasa cinta lagi sebaya umurnya. So Allah bagi pasangan itu seperti kalau di dunia lelaki mendapat pasangan anak dara lah katakan, tetapi dalam syurga Allah bagi macam tu juga, tetapi ini adalah bidadari. Sehingga kan Allah kata mereka pernah belum lagi dicampuri oleh sesiapa pun, sama ada di kalangan jin ataupun manusia. Maka ayat ini juga kata Ibnu Katsir merupakan dalil bahawa jin pun akan masuk ke dalam syurga. Okey, apa pelajaran yang kita dapat belajar daripada ayat ini? Ada dua lah. Satu daripadanya, kita mengetahui Allah bagi tahu pasangan bagi lelaki di dalam syurga itu di kalangan bidadari, mereka hanya suka melihat kepada pasangan sahaja. Bagi mereka, pasangan itulah yang tampan, pasangan itulah yang sedap mata memandang. Berbeza dengan perempuan-perempuan yang ada di dunia. Okey. Yang kedua, bidadari syurga ini adalah gadis-gadis perawan. Okey, ibu-ibu, janganlah bimbang melihat kepada isu bidadari ini. Kata para ulama, nanti kita akan jumpa bagaimana Allah sifatkan bidadari ni. Dekat situ nanti saya akan terangkan bagaimana kedudukan isteri yang dekat dunia sama-sama masuk syurga. Mereka ni jadi pasangan yang bagaimana? Nanti kita akan sebut pada ayat yang berikutnya. Baik, tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan cerita tentang bidadari di dalam syurga menurut Al-Quran, saya seperti saya sebutkan sebelum ini, saya telah keluarkan satu buku yang bertajuk Agar Lelah Berbuah Jannah. So buku ni saya akan bawa minggu depan, boleh dapatkan. Kalau tuan-tuan boleh miliki buku ini, tuan-tuan akan dapat mempelajari ada lebih kurang dalam 30 bab. Ada 30 tajuk tentang syurga dalam tu. Dan kalau tuan-tuan nak tahu nikmat Allah yang paling besar sekali yang Allah akan beri di dalam syurga itu apa, kena dapatkan buku ni. Okey, tuan-tuan, saya ambil sedikit maklumat di dalam buku ini pada bab yang ke-27 untuk kita lanjutkan lagi. Okey, bidadari dalam syurga ini bagaimana Allah gambarkan. Okey, kalau dalam Quran tuan-tuan nak cari perkataan bidadari, Allah akan gunakan perkataan hurun ain. Dalam Quran kalau jumpa hurun ain, ia merujuk kepada bidadari. Ada 3 surah. Surah Ad-Dukhan ayat 54, Suratul Waqi'ah ayat 22 dan Surah Tur ayat nombor 20. Nanti cari perkataan hurun ain. Hurun ain tu maksudnya mata. Jadi di antara ciri kecantikan bidadari itu ada pada matanya. Jadi kalau Quran sebut hurun ain, maknanya bidadari. Ada 3. Okey, apakah ciri dan sifat bidadari yang lengkap yang Allah cerita di dalam Al-Quran? Dalam surah Rahman yang kita baca ayat yang sebentar tadi tu, itu hanya 2 daripada 8 sifat. Okey, ciri dan sifat bidadari di dalam syurga ini, setakat saya membaca rujukan, ada 8. Yang pertama, bidadari ini dia menundukkan pandangan. Ini ayat yang mana? Ayat yang kita baca sebentar tadi tu. Qasiratut tarfi. Tetapi bukan dalam surah Ar-Rahman sahaja. Ayat 56. Kita boleh rujuk dalam surah yang lain.
Ada dalam surah As-Saffat, ada dalam surah Sad. Okey, sifat yang kedua, bidadari ni dia tak suka keluar rumah. Dia suka berada di dalam khemah-khemah. Nanti kita akan cerita tentang khemah. Tapi tak ada surah Rahman lah, dalam buku ada. Maksud dia berbeza dengan wanita di dunia. Wanita di dunia ni ialah kan, nama pun dunia. Ada masa nak kena pergi shopping, ada masa keluar sampai kesian kat suami tu, sorang-sorang je kat rumah. Kena tinggalkan. Contoh, bidadari ni tak, dia tunggu pasangan dia balik. Faham tak? Dia menanti-nanti pasangan dia dalam syurga itu kembali. Mereka berada dalam khemah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu ayat apa sebenarnya dalam surah Rahman, kita akan jumpa nanti pada ayat nombor 72. Yang ketiga, mereka itu adalah gadis perawan. Ini yang surah Ar-Rahman ayat 56 kita baca tadi je lah. Lepas tu ada lagi dalam ayat-ayat lain. Sebab tu saya kata tuan-tuan dapatkan buku tu, tuan akan tahu ayat Quran yang mana dalam surah apa. Yang keempat, umur mereka ini sebaya. Sebab ahli syurga ni Allah akan beri mereka paling minima dua pasangan, dua bidadari. Paling minima. Okey. Kemudian yang kelima, bidadari dalam syurga ini, Masya Allah, Allahu Akbar, mereka ini sangat cantik. Bukan sekadar cantik, tetapi mereka ini adalah sangat baik. Ini kita akan jumpa nanti dalam surah Ar-Rahman ayat 70. Dah cantik baik, dekat dunia muka je cantik, tapi akhlak dia buruk. Dalam syurga Allah bagi bukan sekadar cantik fizikal, cantik pada rohaninya, baik. Yang keenam, mereka ini sentiasa dalam keadaan yang suci. Suci, faham tak suci? Maknanya tiada datang haid, tiada berbau yang tidak enak, semua tu Allah akan jadi. Ini kena rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 25. Yang ketujuh, bidadari ni sifat dia apa? Mereka sangat mencintai pasangan dia. Dia tak ada sedikit pun perasaan kepada orang lain, suami dia je. Yang ini, pasangan ini kita kena cari dalam surah Al-Waqi'ah, kita akan bincang nanti. Allah katakan mereka ni siapa? Dia ada satu nama, dia panggil Uruban. Uruban Atroba. Uruban tu dia sangat cinta pada pasangannya. Dan yang ke-8, bidadari syurga ni dia suka menggembirakan pasangan dia. Bahkan dia pandai bernyanyi. So ibu-ibu lepas belajar kelas tadabbur ni kena belajar menyanyi. Nak jadi bidadari syurga. Nak tahu tak seni kata dia, dia punya lirik dia ada dalam hadis. Dia suka menghiburkan pasangan dia. Itu adalah 8 ciri. Ke-8 ciri ini ada di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, saya ambil sikit lagi nak bagi semangat dekat kaum muslimin ni, kan? Nak tahu dalam Quran Allah nak menggambarkan kecantikan bidadari ni, Allah datangkan dalam bentuk permisalan. Ada 3. Yang pertama, Allah kata mereka ini umpama telur putih. Kan kalau kita makan telur, yang bukan yang putih tu, yang dalam telur kan telur tu kan dia ada sarung kan. Allah ni jaga bidadari ni umpama telur. Telur kan duduk dalam sarung dia. Macam tu. Jadi maknanya bidadari ni yang special, yang orang tak pernah nampak dia, Allah simpan untuk pasangan di dalam syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala katakan mereka ini umpama permata yakut.
dan juga permata marjan. Ini kita akan jumpa sekejap lagi, ayat nombor 58. Dan nombor 3, Allah juga mengatakan mereka ini umpama apa? Mutiara yang disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Ni kena cari dalam suratul Al-Waqi'ah. Baik, selesai untuk sedikit maklumat tentang bidadari ini. Kita lanjutkan dengan ayat 57. Oleh kerana Allah menyediakan pasangan di kalangan bidadari yang mempunyai 2 ciri tadi, maka Allah mengajak kepada kita supaya memperakui akan nikmat itu. Allah mengajak kita kepada mensyukuri akan nikmat itu, seperti mana Allah sebut pada ayat 57, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua, ataupun maka kekuasaan Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan. Okey. Ayat 57 ni, kalau tuan-tuan kira daripada ayat yang awal-awal sampai ayat 57, ini adalah kali yang ke-21 Allah ulang tentang kalimah ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tinggal lagi berapa? 10 lagi. Baik. Ayat yang berikutnya 58, Allah nak bagi lagi nikmat pada bidadari itu. Allah mengatakan mereka ini apa? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Mereka, ka'annahun, mereka, ka tu bagaikan, al-yaqut iaitu permata yaqut, wal marjan iaitu permata marjan. Ini kita telah ulas pada ayat yang sebelum ini apa itu marjan. Sebelum ni kita jumpa ayat lu' wal marjan. Semua manusia faham kalau tengok permata, melihat mutiara cantik. Bagaimana hakikatnya masuk syurga kita akan ketahui. Okey, pengajaran ayat 58 ini kita boleh pecahkan kepada 2. Ambil balik ayat tadi tu, kita dapat belajar bidadari dalam syurga ini diumpamakan seperti permata yaqut, dan bidadari dalam syurga ini, pelajaran yang kedua, diumpamakan seperti permata marjan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan, ya, tapi tak ada nota ni. Kita dapatkan buku ni dalam hadis. Kalau ditanya berapa jumlah bidadari, dalam hadis kata orang yang paling lewat sekali masuk syurga ataupun orang yang paling rendah darjatnya dalam syurga, Allah bagi minima sekurang-kurangnya dua orang. Orang yang mati syahid, dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Allah akan beri kepada mereka 72 bidadari. Tapi jangan bimbang, tak akan bergaduh dengan pemaisuri. Siapa dia pemaisuri tu? Isteri dekat dunia lah. Kalau sama-sama masuk syurga, isteri di dunia ini Allah akan jadikan lebih cantik daripada bidadari. Sebab apa? Sebab kata para ulama tafsir, kalau bidadari itu Allah cantikkan seperti permata yaqut dan marjan,
Bagaimana dengan manusia yang Allah sediakan khas syurga tu? Tentu lebih cantik. Jadi ibu-ibu jangan bimbang. Nanti takkan ada istilah nak tarik rambut orang ni, gaduh sini sana, tak ada. Sebab dalam syurga Allah telah bersihkan hati. Tak ada sedikit pun sifat cemburu. Jadi ibu-ibu boleh guna modal ni. Modal apa? Kalau si bapaknya ingin berkahwin lain, cakap dekat mereka apa? Boleh, saya boleh bagi izin kat abang kahwin lebih daripada 2. Tapi di dalam syurga, Pak. Di dunia, no. Muktamad, cop. Taklah, bukan maksud tak boleh. Maksudnya, masuk syurga Allah beri. Baik, ayat 59 last sekali sebelum kita tangguhkan. Kerana nikmat itu Allah bagi berganda-ganda. Bukan sekadar Allah sebut dapat bidadari saja. Tak. Disebabkan kecantikannya, keindahannya, umpama permata yakut dan marjan, maka Allah mengajak kepada kita supaya memperakui nikmat ini. Allah mengatakan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Ini adalah penyebutan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban buat kali yang ke-22. Justru itu apa yang kita dapat belajar? Mudah saja kita dapat belajar nikmat pasangan yang cantik dan indah yang Allah akan berikan kepada penghuni syurga. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak masuk syurga nanti umur berapa? Umur macam umur Nabi Adam adalah 33 tahun. Di dalam hadis, Allah akan beri kita tenaga seperti 100 orang. Jadi tak perlu lagi nak makan majun, tongkat Ali, kacis Fatimah, apa pun tak perlu. Sebab Allah akan memberi kekuatan itu sebanyak 100 orang. Dalam bab makannya, dalam bab syahwatnya, Allah akan beri. Janji buat amal banyak-banyak, taubat pada Allah, perbaiki amalan. Moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dan apabila Allah masuk kita dalam syurga Firdaus, nanti kita sama-sama akan duduk secara berdepan di bawah pohon yang dahannya ada warna-warni afnan tu. Okay? Nanti kita akan sembang balik di dalam syurga. Dulu kita pernah sebut benda ni. Nanti insya-Allah kita jumpa sama-sama dalam syurga Allah, syurga Firdaus. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita dah 23 minit, saya ambil masa lebih sikit, tak apa tuan-tuan dan puan. Jadi kalau nak tahu maklumat lanjut, memang kena dapatkan dalam buku ni. Ya, cuma saya tak dapat nak bawa hari ini, saya akan bawa minggu hadapan. Mungkin hari Selasa pagi tu dah ada. Sebab buku ni dia telah habis cetakan pertama, so nak kena ambil baru, insya-Allah. Baik, moga-moga Allah memberikan kita rahmat, Allah bimbing kita dengan petunjuk Al-Quranul Karim, Allah memberikan kita keberkatan hidup. Moga-moga Allah memberikan kita syafaat Al-Quranul Karim yang tolong kita dalam kubur, yang tolong kita di hari akhirat. Sebelum saya tutup, selamat mengundi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.